ialah ulama yang menjualkan agama dia dengan harga dunia kerana mengikut kehendak pemimpin. Tu kaedah dia. Jadi kita kena faham maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat. Jadi kita jangan masuklah dalam kancah perbalahan ataupun pertelingkahan ataupun mainan netizen yang ada, kerana nanti akan merosakkan pegangan kita dan merosakkan hubungan orang Islam. Dia akan berpecah lagi. Sekarang dah pecah dah 8 parti, dia akan pecah jadi 10 parti, dah sekali jadilah pelarian dalam negara sendiri. Jadilah tuan-tuan yang umur panjang. Aku umur tak panjang, tak lama lagi mati ya. Mudah-mudahan mati dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je lah tuan-tuan, mudah-mudahan lambat sikit mati ya. Takutnya gitu ya. Baik. Kita ambil kitab kita dalam hadis ke-13 14. Hadis yang ke-14 dalam membicarakan tidak menyakiti orang lain kah? Okey. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Ini baca ni. Al-Abdillah ibni Amri. Tak ada mic satu lagi. Baru masuk aku tak masuk. Baru semangat sikit dengan suara sendiri. Pada gila-gila Syam standby, orang yang pun standby. Habis jamaah jauh duduk belakang. Al-Abdillah ibni Amri ibni Asri radhiyallahu anhuma yaqulu inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul muslimina khairun qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Okey, terima kasih. An Abdullah bin Amru bin Al-As, dia baca tu wasa. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Disebut anhuma sebab ia kembali kepada dua orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Amru dan juga Amru Al-As. Dua beranak. Kalau seorang anhu, dua orang anhuma, ramai anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau seorang mati, Allahumma ighfir lahuma, dua orang mati. Allahumma ighfir lahum, ramai yang mati. Tapi ada setengah-setengah tu, kadang-kadang kita hafal doa tapi kita tak sedar ujung dia punya dhamir ganti nama tu kita tak tukar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Kita jadi tu iman, kita tak terperasan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang kita sebut na. Tapi yang tu buat kita terbiasa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Tu kaedah kalau kita nahnu, kalau kita ramai. Plural. Kita sebut tadi singular. Betul dia punya pronunciation dia betul. Aku tak boleh kalau cakap putih kena ikut makhraj dia. Ada bang budu tak? Tak ada. Dia plural. Bukan macam orang Kedah, the weather is not clear. Siapa sini orang Kedah? Ada, the weather is not clear. Bunyi sangat Kedah tu. Minta air kelapa kat, nyok lebih sikit. Kedah lah tu air kelapa. Buat apa air nyok perasan the weather is not clear. Jadi anhuma maksudnya dua, iaitu Abdullah dan juga Amru. Yaqulu berkata ia, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya. Rajulan, seorang laki-laki. Siapa? Tak ada cerita. Sebut rajulan. Sa'alaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul muslimina khairun? Ya Rasulullah,
Manakah di kalangan orang muslimin yang paling baik? Di kalangan orang Islam tu mana yang paling baik? Orang Islam ni baik dah, tapi manakah yang paling baik di kalangan orang Islam yang aman ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang mensejahterakan, salima mensejahterakan, mengamankan seorang apa? Seorang mukmin muslim dengan lidahnya ataupun dengan tangannya. Dengan kata lain, dia tidak menyakiti, tidak mengkhianati. Menyakiti dengan lidah, mengkhianati dengan tangan. Maka dia mensejahterakan orang mukmin muslim yang lain itu dengan tangan dan juga lidahnya. Macam mana? Dia suka menolong, suka membantu dari segi tenaga, dia suka nasihat, memberitahu sekiranya dari segi nasihat. Tapi kita masalahnya, kalau kita nasihat anak orang, ayah kepada budak tu marah kita balik, tu kita tak nak. Kita bagi tahu, "Cik, bang, tadi anak abang saya rasa tu duduk bersembang jantan mana tu, bawah blok tu. Dia pukul 3 pagi." Contoh dia. Mana ada anak aku dah. Contoh. Sekolah dulu kan, budak-budak isap rokok. Adalah orang tua orang menyapa kan. Tengok ada budak-budak sekolah isap rokok. Mana ada anak ambo tak isap rokok. Dia defend anak dia pula. Patutnya, terima kasih je kok. Tak apalah, nanti kita tengoklah. Budak-budak sekarang ni susah. Luar mata kita sikit. Barulah orang nak nasihat. Ni bila kita marah, beta awal-awal, lain kali tak mampu lah kau. Selagi orang marah kita, selagi orang ambil cakna kat kita, maksudnya orang sayang kat kita. Orang kata, kereta parking tu elok-elok sikit ni apa? Contoh. Mana orang peringat kat kita, orang sayang lagi. Kau dah orang tak sayang, lantak kau parking aja tu, lantak kau, orang langgar kau, orang pancit tayar kereta kau, mampu lah kau. Itu dah mula benci. Jangan sampai orang buat ignore, buat tak tahu kat kita. Selagi orang nasihat, orang ambil tahu, orang tanya khabar, itu maksudnya orang masih sayang kat kita. Jadi orang yang paling baik ni orang yang mensejahterakan orang lain dengan lidah. Lidah dia tidak mengumpat, tidak menyakiti, nasihat, cerita yang baik-baik. Itu keadaan dia. Ataupun dengan perbuatan. Perbuatan banyak sangatlah perbuatan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain, falyakul khaira aw la yasmut. Mengkata hak molek-molek ataupun mudian. Mengkata yang molek-molek ataupun mudian yang lebih baik. Kau tak ada idea nak kata apa-apa, jangan kata apa-apa. Sebab kalau mengkata apa-apa menyakiti hati. Tapi ada juga diam yang menyakiti. Ada suami tanya, malam ni makan apa? Dia buat bodoh tak dengar. Hujung minggu ni kita balik kampung Isa dah. Okey. Awal masuk Isa atas sini. Pun aku masuk Isa dah. Ni maghrib awal bokor dulu pada orang ni. Jadi yang tu adalah benda yang tidak sepatutnya, walaupun Nabi kata falyakul khaira aw la yasmut. Dan dia kata diam itu diam yang tidak menyakiti. Ini sengaja buat tak tahu apa dah. Menyakiti jangan menyakiti. Tak kira lelaki ataupun isteri dan sebagainya. Baik, faedah sini kata tidak akan sempurna iman seorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hal ini tidak akan dapat direalisasikan kecuali dengan selamatnya dari orang lain, dari kejahatan lisan dan tangannya. Ia merupakan kewajipan besar dasar seorang muslim terhadap saudara muslim yang lain. Ini dalam hak jiran. Hak jiran satu hak, jiran ada 2 hak, jiran ada 3 hak. Jiran yang ada 1 hak siapa? Jiran kita, tapi ada 1 hak ya. Ada jiran ada 2 hak, ada jiran ada 3 hak dengan kita. Jiran yang ada 1 hak, jiran kita berjiran dengan non muslim. Dia ada 1 hak saja, hak kejiranan.
Jangan khianati dia, jangan ganggu hidup dia. Sama dengan orang Islam juga. Kalau kata sama-sama kita tak boleh nak karaoke, tak boleh kuat-kuat. Ni karaoke kita pecah rumah, orang sebelah nak tidur pun tak boleh. Dah lah suara tak sedap. Kalau suara sedap gagah lagi dah. Lepas tu dengar apa? Muzik tu hiruk pikuk, tu mengganggu. Walaupun dia non muslim, tetap juga kena jaga hak. Apa lagi hak non muslim? Pemberian yang dia beri kita kena ambil. Kena ambil. Tak makan soal lain. Ambil ambil. Nak hadiah kepada Tan Sri Tun Sampah tak kisah, tapi yang kita tunjuk depan dia. Kalau tak gamuk, kadang-kadang dia bagi daging ke, hari makan besar dia bulan awal bulan 2 bulan. Saya di Muslim, jiran saya kiri dan kanan, surau merah. Asak bagi-bagi colok, cuba asal. Saya tengok dia bubuh pau tu, lepas tu lima pun tak ada pau lah, lepas tu ada ribu aruk apa bagi kau Tuhan dia kan. Saya tengok lama-lama saya dah baik dia. Kata, "Uncle, apa kasih itu asap sama Tuhan?" Kesian dia, sakit mata, tengok mata dia sempit je. Tidak, dia kata, "Mana ada rasa?" Habis tak ada rasa, kenapa kamu sembah dia? Tengok tu, kau bagi arak banyak tu, bagi pau basi, buncit dah perut Tuhan kau ni. Ayah ustaz ini macam lah tu. Boleh gurau. Kiri kanan tahu. Bila hari besar, makan besar, hari apa? Tahun baru Cina kan. Babi confirm babi, buat tu. Dia makan babi. Tapi dia akan hantar babi kat kita, dia pun pergi minta mak ni hak baik ni. Ustaz, sorry ini malam makan besar. Satu anak-anak semua balik, ada bising sikit lah. Tak apa. Nanti saya kasih makan sama juga. Ya, tak payah. Apa itu Muslim punya ayam sembelih. Tak apa. You dah makan babi, makanlah you punya pasal. Tak apa saya tak ada. Tapi dia hantar juga limau, dia hantar air, hantar. Kita ambil terpaksa ambil Ambil dia dah udah. Ya pun kita ambil. Letak bekas kita pulang balik atau nak pulang balik. Mungkin bekas-bekas biasa kita pulang balik Tapi nak makan tak nak makan, buah lima boleh makan. Awak tak boleh makan pula. Kali hantar daging ke apa tu, kita was-was. Ambil simpu-simpu, buah letak sampah. Selesai masalah. Tidak pun atas ke Cina lain pula. Tu kaedah, itu hak dia tau. Hak dia. Kita beri pun dia ambil, dia beri pun. Saya pernah cerita dulu ni, Cina apa, non-Muslim yang baik ni. Saya hari Sabtu Ahad saya keluar pergi mancing. Apa ni pergi jaring ikan. Mancing saya tak minat. Jaring ikan, jalur ikan tepi laut Mersing. Pantai ni hujan tak boleh jangka. Air apa? Awan laut ni, hujan laut. Di laut tak hujan, tapi pantai kat rumah hujan. Balik tengok. Kain baju di ampai luar dia dah tolak masuk bawah pos. Kasut anak letak atas pagar, semua duduk dalam. Kata siapa tolong masuk ni? Depan tu Melayu. Kiri kanan saya Cina, mau sewa. Bagus kot kat ni, tengok macam tak ada tuan. Lepas tu lepas maghrib dia pergi ketuk rumah Cina sebelah. Ustaz, ya ada apa nanti? Tadi situ kain hujan sini, saya tolak dalam. Sorry ya. Saya tak ada sentuh kain, saya pegang itu besi, saya tolak sama abang sama suami dia. Tak apa sorry ya. Okey nanti terima kasih banyaklah. Moga Tuhan Allah kasih umur panjang lah, kasih sihat. Alhamdulillah, bagus Ustaz, terima kasih. Suatu hari dia pula kena. Saya suruh anak saya pula ambil tolak, masuk bawah tu. Malam pun sama ke? Nanti itu anak tolak, terima kasih Ustaz. Tuhan Allah kasih kamu kena. Baik tak baik tu Cina kafir. Itu hak dia, nak cerita hak dia kita kena tunai kepada yang non muslim. Satu hak saja. Kedua, ada jiran, ada dua hak. Satu hak kejiranan, dua hak muslim. Hak kejiranan sama dengan Cina tadi. Hak muslim kena jaga. Apa hak muslim? Dia beri salam kena jawab, jumpa kita beri salam, makan, minum, nasihat, menasihati, ziarah, muzarhi ketika sakit. Itu hak muslim. Baru dua hak. Satu hak jiran dan juga hak kerana muslim. Satu lagi jiran yang ada tiga hak. Tiga tuntutan. Pertama tuntutan kejiranan, kedua tuntutan agama kerana muslim sama muslim, yang ketiga tuntutan darah.
saudara mara kita, menjadi jiran kita, dan dia Muslim. Dia ada 3 hak saja. Hak kejiranan, hak kerana akidah Islam sama Islam, dan yang ketiga hak kerana dia menjadi keturunan adik-beradik kita, mungkin sepupu sepapak kita. Ada hak lain situ. Jadi tidak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu, kata Nabi SAW, sehingga dia kasih kepada dirinya sebagaimana dia kasih kepada saudaranya sendiri. Mana selagi tak sampai kasih dia sama dengan kasih diri sendiri. Kasih diri kita macam mana? Kasih diri kita tak nak teraniaya, tak nak kena panas, tak nak kena hujan, tak nak kena sakit, tak nak derita, tak nak. Itu hak kita. Itu yang kita tak nak. Maka macam tu juga saudara kita. Dia tak nak disakiti, tak nak dikhianati, tak nak sama. Kalau kita boleh jaga hak diri atas diri kita dan hak sama kepada saudara kita, barulah sempurna iman. Sebab tu la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Itu kata Nabi. Disebut dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk ke dalam syurga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Tak boleh masuk syurga kita ni kalaulah tetangga itu rasa nak marah kat kita dengan sebab kesalahan yang kita buat. Bela kucing, kita bela kucing kita baik, kalau kita kata juru, baiknya kucing kita tak berak dalam rumah kita, tak kecil atas kasut selipar kerja kita, tapi dia berak dalam pasu bunga orang, lagi kecil dalam kasut kerja orang. Allah, baiknya kucing kita. Yang ni tak boleh masuk syurga sebab kita menyakiti hati jiran disebabkan kucing yang kita bela. Ingat baik-baik. Kalau kapung dia tak apa. Kapung lembu pergi makan padi orang sebelah, lembu orang sebelah makan padi kita pula. Reda meredai di antara satu sama lain. Tak timbul isu. Kalau kapung, kecuali memang orang tu tanam bunga baik, bunga keladi Korea lah, keladi apa baru kan, mahal-mahal tak. Tiba-tiba kambing kiragu sepokok RM45, bodoh-bodoh. Ada kena hak RM7,000 sepokok. Nanya apa? Yang tu berdosa. Kena pergi minta maaf, kena pergi hantar balik. Ia tak mada kita minta maaf, minta ampun dengan Allah Ta'ala kalau barang yang tak ada hak kita. Barang orang ada dalam milik kita, tak boleh. Kita curi barang orang. Barang tu nilainya 500, kita ambil. Kita buat astagfirullah, ya Allah aku menyesalnya, ya Allah aku mencuri, ya Allah astagfirullahaladzim. Barang ada yang kita tak hantar balik. Tak jadi. Kena hantar semula barang itu kepada pemilik dia, istighfar kepada Allah, minta maaf dengan Tuhan. Kita dah pulai balik tapi kena minta maaf sebab berapa lama hati dia terasa dengan tak adanya barang yang dia hilangkan tadi. Tak payah banyaklah selipar tu kot. Selipar hari Jumaat kita ambil. Selipar tu email ke apa kita curi, kita bedah. Gerai sangat tu email baca panjang. Aku lorak lagi maigoh. Kau bedah selipar tu email jatuh ambil. Lepas seminggu kita pun merata balik. Kita pun minta maaf lah tu email. Ambo tengah ambil selipar tu email. Selama seminggu tu email tu rasa lepas aku duk mal, lepas aku adidah anak menantu aku beri hadiah RM400 ego tu. Keluh kesah dia seminggu. Maka keluh kesah dia tu yang kita kena minta maaf. Kita pulai semula dah ke dia selipar tu, tapi kena minta maaf Haji. Aku seminggu dah tu aku tak lalu nak makan, tak ada selera nak makan kerana duk mikir selipar adidah dia. Padahal bukan adidah pun Abidas. Abidas. Macam Adidas dah ejaan dia tu Abidas. Jangan tertipu made in Thailand. Nike. Saya beli kasut Nike bawa ke Mesir dulu. Hilangnya budak orang Arab. Dia nampak macam Nike. Padahal Nike tapi lambai dia terbalik kat tu. Tu made in Thailand. Bukan mahal RM40 je. Budak orang Arab curi. Tengah semaya dia curi. Bagus orang Arab dia semaya dia curi. Isa dah, Long. Tak lagi? Isa azan lalu apa lagi? Power roll tu.
La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. Tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga seorang yang mana tidak mengamankan jiran-jirannya dengan kejahatannya. Maksudnya jiran dia tu terasa selalu dengan dia dengan perbuatan tadilah. Saya contoh tadinya, contoh kucing, banyak contoh-contoh lain lagi lah hak berlaku menyakiti. Apa ni, bawa sampah dalam lift. Ada bawa sampah dalam lift. Kita suruh anak-anak pergi sampah menitik air, orang nak pergi kerja dan sebagainya. Contoh mudahlah menyakiti. Maka kita usahalah supaya dia tidak menitik. Bawa dalam keadaan orang yang tak ada masa tu. Saya tengok bangunan yang di masa tu di Lumuk Navy. Jadi setiap floor tu dia akan buat rumah sampah tu sepanjang dia ada tingkat sampai tingkat 10. Daripada 10 sampai ke bawah dia buat di hujung. Dia macam paip-paip yang besar macam tu rumah. Jadi 1, 2, 3. 3 ni akan pergi ke sini, 3 buah rumah ni akan bawa sampah pergi masuk tolak dem turun ke bawah, tumsah di bawah. Maknanya tak payah menitik dalam lift, tak akan berlaku penitisan kotor bau dalam lift, tak berlaku. Itu yang saya tengok lah. Tempat lain tak tahu ada ke tak ada. Kalau sini saya rasa bawa kali lift aku. Di hujung tu, di hujung dia bangunan tu bangunan British kot zaman dulu lagi. Tapi masih digunakan sampai sekarang. 1, 2, 3 kan ke buat sampah ke tepi tiang. Maka rumah yang ujung sekali tu akan dekat dengan tiang sampah tu lah. Tapi tiang sampah tu dia masuk drawer macam tu. Masuk, tolak, turun ke bawah. Lori mari, sangkut, kau duduk dalam. Memang efektif lah benda tu. Tidak mendatangkan bau dalam lift dan sebagainya. Jadi barang tu orang tuan rumah akan hancur kecil-kecil. Tak boleh bawa besar-besar. Kalau barang besar-besar dia akan hancurkan kecil-kecil, baru dia buang dalam tu sampah. Itu memang efektif lah. Nampak kita tahu lah bawa masalah lift menyakiti kadang-kadang. Sebab saya pernah duduk di Presin 5, duduk apartmen tu, apartmen depan pintu utama naik ke tu PICC, pintu utama, pintu yang belah yang sekarang ni kedai apa tu, kedai Satu Malaysia ke apa? Mawit ada lagi ada Mawit. Saya duduk orang yang pertama dulu, belum siap habis lagi saya dah duduk 2-3 keluarga. Keadaan tu berlaku, kemudian masuk dalam lift orang tak tegur. Memang sebab orang Kota Jaya dia ilik-ilik, dia tak boleh bagi salam kat orang. Siapa tak ada bahasa saya nak bagi salam. Jumpa pagi saya bagi salam, Assalamualaikum. Kerja kat mana? Okey, habis. Esok jumpa pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tak tanya kita kerja mana. Pada semak dah aku ni dah. Pakai uniform, tak tegur lagi, tak tanya lagi. Kita masuk dalam lift dah, dia baru nak masuk lift, tak bagi salam. No kita. Assalamualaikum. Tak kena tu hari-hari. Kerja ke? Tak kena tu. Takkan tak ampuk aku nak pergi mana? Jen kita. Dia bagi ayat tu, aku takut aku tukar bukan jadi ustaz aku backing juga. 4-5 kali aku tendang jatuh lift masa menatang apa. 5 minit kan sampai akhir sekali saya masuk buat bodoh. Memang ujian untuk saya lah aku. Maknanya tak reti. Saya pernah duduk lah. Maksudnya duduk di apartmen dia macam-macam kerana lah kan. Macam-macam kerana. Hak sampah tadi lah menyakiti tu. Dia buat tak buah atas bonek kereta jatuh tu apa lah. Tu banyak tu PN tu juga tu. Ini menyakiti. Ini berkaitan dengan syurga. Perbuatan kita bila menyebabkan sakiti hati jiran, melibatkan syurga neraka ni. Bukan melibatkan apa-apa, melibatkan syurga neraka. Bukan tak ada apa-apa akibat. Tu dia. Jadi jaga baik-baik. Ini disebutkan hubungan kita dengan manusia yang lain. Kita baca hadis yang kedua, ringkas je. Itu hadis ke-15. Jadi satu lagi tu, ringkas je. Sebaik-baik suami. Ni malam Jumaat ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis rawahu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Tadi Abdullah bin Amr al-As qala. Ini qalat. Ada ta di belakang. Ada ta di belakang nak menunjukkan yang depan yang berkata itu ialah seorang perempuan. Ta itu menunjukkan muannas, perempuan. Kalau tak ada ta itu menunjukkan lelaki. Nak faham bahasa lah, kata bahasa-bahasa Arab ni macam tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qala sebab Rasulullah ini lelaki. Maka qalat bagi perempuan, qala untuk lelaki. Kalau Aisyah berkata qalat, kalau Nabi berkata qala, tak ada ta. Ta itu muannas menunjukkan perempuan. Bila tak ada, lelaki. Telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hei umat aku, dia kata khairukum khairukum, berbuat baiklah kamu kepada ahli keluarga kamu, wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baik yang berbuat baik kepada ahli keluargaku. Nabi mengaku sendiri. Sini kita kata Nabi ni sombong ke tak? Nabi nak bagi tahu aku buat yang paling baik kepada ahli keluarga aku. Maka engkau naklah buat yang paling baik kepada ahli keluarga engkau. Tu maksud dia. Dia kata sini apa maksud dia? Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap isteriku. Baik mana kita buat dan dia suruh buat baik, maka Nabi lah yang paling baik kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah menaikkan tangan, apatah lagi memukul isteri. Tak pernah naikkan tangan. Kita berapa kali terang. Kecil aku nampak mun. Meniti atas mata pedang dah mun ni. Grebek gitu. Setakat bertumbuk tapak bini kalau benar tak sahur Kelantan kata. Tak sahur. Kalau kalah malu besar. Bini buka silap. Bini karate do black belt. Pok itu nak celah kaki rubah catok. Masuk ke Kecemasan Putrajaya. Sok khabar muka depan metro. Baru tahu. Ditendang oleh isteri celah kangkang seorang penghuni flat berdekatan surau Husna dok ramah ke beli sok khabar sebab iwak dok jangan. Nabi tak pernah angkat tangan. Ni kita bukan tak tahu bagi. Boleh dalam kitab Muhimmah kata dia boleh pukul, tapi pukul tempat yang tidak mengaitkan dia, iaitu di antara kemaluan ke bawah. Mana kemaluan tak boleh dah. Mana ambil bawah punggung ke bawah. Itu pun dalam arti kata untuk mengajar, bukan menyakiti. Sekiranya memalu itu, nak kita sebut memalu, bukan memalukan, maksud palu lah. Sekiranya memalu itu tidak memberi kesan, maka haramlah dipukul akan dia dan dipalu akan dia. Tak boleh pukul lah. Kita pukul apa-apa dia buat tak tahu, kita kata semayang, tutup aurat tu. Buat bodoh. Semayang. Umi saya, mak saya dulu, daddy tak semayang pun dia kata. Mami lah biasa. Mami biasa je pergi kedai, pergi selung apa tak. Daddy tak marah pun. Kata dia kat kita. Mau kita nak bini ala-ala masalah sikit apa dah muka. Tak sih orang Kelantan, orang kampung ni. Hak pakai tudung dah kolot kononnya. Nak ambil hak moden. Ambil kau. Kono-kono boleh betulkan. Dia betulkan kau baru tahu. Jadi kalau kita pukul dia, dah dia buat tak endah dengan apa yang kita bagi tahu, maka ketika itu haramlah pukul balik. Tak boleh pukul dah. Sebab pukul itu hanya menyakiti sahaja, bukan memberi izar peringatan kepada dia. Jadi kalau menyakiti, Islam tak boleh. Islam tak boleh menyakiti. Bila melibatkan sahaja manusia, maka dosa itu jadi besar. Terlibat saja dengan manusia, dosa akan jadi besar. Kita pukul menyakiti, habis dosa jadi besar.
Itu dengan pasangan, begitu juga kita dengan kawan-kawan, begitu juga kita dengan jiran-jiran, begitu juga kita dengan rakan sepejabat, begitu juga kita dengan rakyat, begitu juga dengan orang di bawah tanggungan kita. Maka pihak yang berwajib berkuasa, pemimpin yang ada, tak boleh nak menganiaya, tak boleh nak menyakiti, sama ada zahir ataupun batin rakyat di bawah. Rakyat di bawah kena sama juga, tak boleh menyakiti pihak yang berkuasa, yang memimpin. Kalau faham agama senang. Tapi oleh kerana ramai yang tak faham agama, rakyat pun tak faham sangat dengan agama, pemimpin lagi tak faham pula dengan agama, dia kira nak isi kantung perut je, habis. Tunggulah ni. Tunggu. Kalau kita seorang sama seorang, gagah lagi boleh telefon minta maaf. Tapi kalau melibatkan kita pemimpin, majikan, kita ada 1000 orang di bawah kita, ada benda yang kita aniaya, kita khianat dia, macam mana kita nak minta maaf? Itu saya andaikan kalau 1000 orang. Bayangkan kalau kita memimpin di bawah kita tu ada 30 juta. Macam mana kita nak minta maaf kalau kita khianat, satu pengkhianatan kepada mereka, satu suap makanan yang kita ambil cara haram daripada mereka. Nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemberi rasuah, penerima rasuah. Sepatutnya orang lain yang dapat projek, tapi kita bagi suapan menyebabkan orang itu tak dapat projek, kita yang dapat. Maka orang itu teraniaya hidup dia. Di bawah dia itu ada 1000 pekerja. 1000 pekerja ada 10 orang anak setiap pekerja. Cuba bayangkan berapa orang yang teraniaya kerana rasuah tadi. Kita nampak kita dengan dia je, tak. Dia melibatkan orang lain semua sekali. Berapa ramai tu nak minta maaf tu? Oh, jangan tuan-tuan, tak padan. Itu kalau melibatkan kontrak yang besar. Tapi kalau melibatkan yang kecil-kecil, macam mana Ustaz? Allah Ustaz, saya tak ada lesen. Saya pun bagilah kat polis tu RM50, daripada kena 300 baik 50. Yang tepi. Nanti kita cerita lain. Itu kena PN tepi lah, sebab dia tidak melibatkan rakyat yang banyak. Itu kena PN tepi lah. Dia ada sebab musabak lain. Kalau berani PN tepi lah. Jadi aku ni yang paling baik, kata Nabi, bermuamalah terhadap isteriku. Maknanya kalau kita menyakiti isteri menyakiti suami, sama je. Dalam kitab Muhimmah tu orang tak nak belajar sebab nampak kena orang perempuan. Oh, tak tembok kami je dia orang perempuan. Iya, sebab dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj yang paling ramai dalam neraka orang perempuan. Sebab tu kena ambil berat. Paling ramai 3/4. Walhal orang perempuan orang paling senang untuk masuk syurga. Taat kepada Allah dan Rasulullah, tutup aurat, jaga solat, suami. Dia tak akan ditanya di mana harta yang kamu datang, bagaimana kamu gunakan. Dia tak tanya bagaimana ilmu adakah kau berikan kepada anak-anak. Tak. Orang lelaki akan ditanya, hei orang lelaki, mana harta kau dapat? Bagaimana kau belanjakan? Anak-anak kau tunai ataupun kau abaikan? Satu persatu, harpin biharpin akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang perempuan tak. 5 benda tu je. Mudahnya dia masuk syurga, tetapi kenapa banyak ke neraka? Kerana ia berkaitan dengan ketaatan kepada sang suami, menyakiti. Apa jua yang menyakiti, saya sebut dah tadi. Menyakiti pasangan, menyakiti anak-anak, menyakiti jiran, menyakiti pemimpin, menyakiti semua yang melibatkan orang ramai, dosa besar. Sebab itu orang yang tak keluarkan zakat tak boleh masuk syurga. Ya, orang banyak syak, duit banyak tu. Zakat ni penerima zakat. Yang banyak-banyak duit tu zakat, siapa yang tak keluarkan zakat, ada dalam ASB lupa, ada dalam itu 200,000, dah cukup dah haul dah setahun, milik dah sempurna, keluarkan 2.5%, 1/40. Jangan sayang, di situ hak orang 8 asnaf ada di situ. Sebab tu siapa yang tak keluarkan zakat tak boleh masuk syurga. Walaupun sembahyang hitam dari bekak kaki-kaki tak boleh, sebab dia melibatkan harta orang.
Berhutang tak bayar, walaupun 1 sen, walaupun 5 sen, tetap juga kalau tidak dimaafkan oleh empunya, maka tak boleh masuk syurga. Walaupun 5 sen, walaupun dia gugur syahid fi sabilillah. Dia nak pergi perang, dia berhutang dengan orang, tak ada tulis apa-apa, mati di medan perang. Kira-kira tengok ada hutang, sama ada empunya hutang tu nak maafkan ataupun tidak. Kawan-kawan dia semua dah pergi ke syurga, dia sangkut kerana dia masih berhutang, tak boleh masuk syurga. Orang itu pun datang, oh, kau nak masuk syurga Yang 10,000 kau pinjam dengan aku macam mana? Ambil pahala jihad fisabilillah, bayarlah 10,000 nilai pahala tu. Cukup. Alhamdulillah, lepas. Tapi lambat. Kalau tak cukup pahala tak cukup dah. Dah ramai sangat minta hutang. Sebelum pergi Syria tu berhutang kata, oh, jihad fisabilillah negeri Syria ni, Palestin berani tak? Alah, berani nak ajak kawan sebelah hari surga pun takut. Nak pergi Syria kau nan. Pergi Syria nak pergi Palestin jihad fisabilillah. Butang sana, butang, mati di Syria. Allah, orang tu mati Syria, alhamdulillah jihad fisabilillah. Ada 100,000 dia butang dengan orang. Macam mana? Tak boleh masuk syurga apa? Selagi dosa dengan manusia, dia tak boleh masuk syurga. Kena settle dengan manusia. Atau takut. Kalau kita dosa melibatkan manusia, takut. Melibatkan Allah bukan tak takut, tetapi Allah Maha Pengampun. Allah dia tidak ada mudi macam kita. Sebab dia dah janji dah, innallaha ghafurur rahim, at-taib kaman la zambalah. Orang yang taib, bertaubat itu seperti orang yang tidak ada dosa. At-taib habibur rahman, orang yang bertaubat itu kekasih Allah yang bersifat pemurah. Itu Nabi semua sebut kat kita. Tapi manusia tak begitu. Oleh kerana itu jangan ada sesekali ada kaitan dengan sakiti hati, khianat, sama dengan lidah, perkataan, perbuatan, telinga dan sebagainya. Cuma disebut dalam hadis yang pertama tadi, sebut lidah dan juga tangan, yadihi walisanihi, itu kerana kebiasaannya kita boleh menyakiti orang itu dengan tangan dan juga dengan lidah. Lidah yang menyakiti, mengumpat, mengeji, kata domba, dusta, lidah. Tangan lempang, curi, tumbuk, macam-macam tangan. Ada juga hak kaki, tapi kebiasaan disebut itu besar. Dosa itu datang melalui tangan dan juga melalui lidah. Jadi hadis yang ke-15 hadis yang berkaitan dengan tanggungjawab sang suami kepada sang isteri. Dalam sambungan hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang yang imannya paling sempurna di antara kamu mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap isteri-isteri. Mau isteri. Maknanya kalau ada qasamah, ada pembahagian, kena berlaku adillah di antara isteri-isteri. Sebab tu Nabi SAW sebut linisaihim, bagi isteri-isteri kamu. Kalau seorang mungkin senang, seorang, bila dah dua itu kena ada pertimbangan yang sewajarnya. Kalau 3 lagi susah, kalau 4 lagi susah. Susah itu yang mendatangkan kesenangan. Jadi jaga akhlak kita, jaga pekerti kita, lisan, lidah, kaki, semua panca indera kita daripada menyakiti manusia, terutama sekali yang paling rapat dengan kita, yang paling rapat. Tadi ada kawan saya berpisah dengan isteri dia, baru kahwin, setahun kahwin, kita serasi macam mana, lepaskan di luar mahkamah, masuk mahkamah, dah jatuh. Bila isteri tanya, ada ke muta'ah apa-apa nak bagi kat saya? Muta'ah menatang apa lagi kata? Muta'ah dia tak tahu. Kasar orang sini tak tahu juga ni. Nikah muta'ah bukan. Mut'ah. Apa dia mut'ah? Apa dia tu? Enggak bayar? Saldo tak apa? Pemberian suami kepada isteri yang ditinggalkan. Kena bagi sunat, bukan wajib, sunat. Kerana
kena ambil kira tahun lah. Macam dia kes ada setahun. Setahun tu dia duduk dampingan dengan kita, dia sanggup tinggal ibu bapa dia masak untuk kita bla bla bla. Setahun tu kita nak bagi berapa agak-agak. Kalau kita setiap hari kedai kopi, pagi RM2, tengah hari RM10, malam RM5, adalah RM20 sehari. Kita makan yang kita upah bayar, makanan kita beli, kita upah masak RM10. Kalau RM10 sehari, maknanya kita duduk dengan dia 365 hari, daratnya 10, maknanya RM3,650. Tu kiraan dia. Kalau tak mampu, bincang. Itu hadiah. Dia hilang darah kerana kita. Dia nak darah, dapat kat kita tiap-tiap malam, bunuh habis dia dah. Tapi bila bercerai, tak bagi apa-apa. Itu masuk sunat dia tu. Kena nilai dia. Kalau dah 20 tahun dah, 20 tahun, berapa ribu kilo dah nasi dia masak kat kita, upah dia berapa banyak? Kau nak kira. Banyak upah dia tu. Kalau tak ada 365 hari dah 3,600, darat dengan 10 tahun. Berapa? 36,000. Darat lagi 20 tahun. Ambil kau. Tak 72,000 nak bayar. Boleh bang, bayarlah 72,000. Ni kau masak masin. Balas di mahkamah tu. Itu yang dia orang minta tu, duit tu. Balaslah, mut'ah dia panggil duit ataupun pemberian sang suami yang menceraikan isteri. Itu sunat untuk diberikan mut'ah. Banyak mana tak kisahlah. Ikut perjanjian. Kemudian suami pula dia tak, mungkin tak faham agama aku. Isteri kata, saya lepas ni habis iddah 3 bulan 3 kali suci, saya tak dapatlah nafkah awak. Gitulah, maksudnya tak dapatlah duit sewa rumah ni apa. Ya ke? Bukan saya kena bagi. Kenapa awak tanya dia? Kata senang, biar dia bagi tiap bulan tak. Dah bodoh sangat. Tu lelaki dah bodoh, tak faham agama. Dia ingat kau sampai bila-bila dia kena bagi nafkah kat bini dia tiap bulan. Bini pun silap tanya juga. Oh, silap tanya. Kalau tidak dapat tiap bulan, habis dah 3 bulan dapat lagi lah katanya. Kalau tak faham. Tapi kalau dia faham, setakat 3 bulan 3 kali suci, 3 kali suci, habislah nafkah. Kecuali ada anak lain. Ini tak ada anak. Jadi mut'ah nak cerita dia lah. Mana kita kena tahu jugalah mut'ah tu apa dia. Bukannya kahwin mut'ah, kahwin sementara sebulan 2 bulan, bukan. Mut'ah ialah pemberian suami kepada isteri yang ditinggalkan. Orang perempuan kena tahu bila berlaku tu, takkan tak ada hadiah apa-apa dan sebagainya. Itulah. Wallahu a'lam. InsyaAllah ada kelapangan, sambung lagi, ada rezeki pada bab membayar hutang piutang. Bagaimana qardul hasan berlaku dalam Islam. Hutang RM10 bayar 12, hutang 100 bayar 120, hutang 1000 bayar 1200. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? InsyaAllah dibahaskan dalam hadis yang ke-16 nanti insyaAllah. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah berkati hidup kita sepanjang Rejab Syaban sampai Ramadan, dan Allah anugerahkan kepada kita malam Al-Qadar sebagaimana yang telah kita dapat tahun lepas. Selepas tuan-tuan dapat Al-Qadar, tuan dapat lagi Al-Qadar insya-Allah, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.